Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Kerana biasa mengucap syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan izinnya kita masih lagi dapat bersama hari ini dalam program Quote of the Day bersama dengan Tok dari Kota Baru. Tajuk kita hari ini, amalan-amalan dalam bulan Ramadan. Ramadan tak lama dah. Dah tak lama dah. Besok lusa dah. Hari 21, esok 22. Hai. Lusa. Allahu Akbar. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Suka lah. Suka sangat. Kenapa orang suka sangat? Suka sangat menyambut Ramadan. Sahabat-sahabat Rasulullah suka sangat bergembira menyambut Ramadan. Ramadan. Kenapa kita kena suka? Kena suka. Kena suka. Ya. Kenapa kita kena suka menyambut Ramadan? Apa hebatnya Ramadan? Apa hebat Ramadan? Ramadan ni adalah satu-satunya amalan yang Allah beri kepada umat Nabi Muhammad. Tidak ada umat Rasul, umat Nabi-Nabi lain yang puasa 30 hari bulan Ramadan. Kalau puasa Nabi Daud, siap hari selansari kan? Ini puasa wajib. Rukun Islam 5 perkara. Syuhada, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua solat. Yang kedua solat. Yang ketiga puasa. Yang keempat zakat. Yang kelima haji. Jadi puasa itu penting. Puasa penting. InsyaAllah. Kenapa? Orang suka sangat. Orang suka sangat. Bahkan orang dia dah mati pun suka bulan Ramadan ni. Sedangkan dia orang tak puasa. Dia tak puasa. Dia orang tak puasa. Dia pun suka juga. Pertama sekali bulan Ramadan, pintu neraka ditutup, pintu syurga dibuka. Tak suka apa? Sukalah. Syaitan-syaitan dibelenggukan, dirantai bulan Ramadan. Ramadan. Dan dari segi amal ibadat, gandaan. Gandaan. Ibadah kita. Kalau ibadah sunat jadi pahala wajib. Jadi kalau dah pahala wajib, lagilah gandaannya. Inilah kelebihan umat Nabi Muhammad. Kelebihan hamba Allah. Hamba Allah umat Nabi Muhammad. Umat Rasulullah, umat Nabi Muhammad umur tak panjang. Rasulullah sendiri 63 tahun wafat. Sayyidina Abu Bakar sendiri pun 63 tahun juga wafat. Bahkan Sayyidina Umar pun 63 tahun juga. 63. 63. Itu dah lebih dah. Bonus lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 63. Tadi kalau kita bandingkan nabi-nabi yang lain, ada sampai 900 tahun umur dia. Apa sampai 500 tahun, 400 tahun. Jadi mesti amal ibadat dia dapat pahala banyak kan? Tapi Allah ni Maha Adil. Walaupun usia umat Nabi Muhammad tidak lama, tetapi pahalanya banyak. Ya Juri, Assalamualaikum. Ya. Selamat pagi, morning. Apa khabar? Sihat hendaknya? Ya, sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa istimewanya bulan Ramadan? Bulan Ramadan. Jadi, walaupun usia umat Nabi Muhammad ni tak panjang, tapi pahalanya berganda-ganda berbanding dengan umat-umat yang terdahulu. Walaupun mereka berumur 500 tahun, 900 tahun, umur dia lama. Walaupun dia buat ibadat sepanjang masa, tapi tak boleh lawan dengan pahala ibadat, pahala yang disediakan kepada umat Nabi Muhammad. Bayangkan solat. Allahu Akbar. Sampai 70 kali ganda. 70. Hebat tu. Jadi apabila pahala itu berganda-ganda dalam bulan Ramadan, setiap amalan berganda. Setiap amalan. Dalam bulan biasa 10. Bulan Ramadan naik. Berapa kali ganda? 70. Macam tu. Banyak. Tak kira apa saja. Ibadah, solat, baca Al-Quran, zikir, berselawat, bersedekah, berbuat baik, beriktikad di masjid. Banyak benda-benda yang kita buat. Bagi sedekah. Allahu Akbar. Banyaknya. Ya, salam Ramadan. Buat tuan sekeluarga. Tok Lik Blues. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seronok menyambut Ramadan. Terutama kita di kala usia yang sudah senja ni. Terfikir juga, sempat tak aku menyambut Ramadan. InsyaAllah 2 hari lagi. 2 hari lagi kita akan menyambut Ramadan. Happy Ramadan. Ya, Mai
Assalamualaikum Tok. Salam. Semoga sentiasa sehat dalam bulan Ramadan. Amin. Terima kasih. Belum sampai lagi, Meh. Belum sampai lagi. Oh, belum sampai lagi. Meh, Atuk nak tolong sikit. Minta tolong sikit. Boleh tak? Meh tolong subscribe YouTube Atuk. Ni, Haji Mat Atuk. Haji Mat Atuk TV. Sebab, apa ni, tazkirah agama ini, tazkirah motivasi ni Atuk upload di YouTube. Jadi kalau Mel tak sempat nak tengok yang lain-lain yang lama-lama tu, boleh tengok di sana lah. Tolong subscribe boleh. Ajak kawan-kawan ramai-ramai. Subscribe YouTube Haji Mat Atuk. Terima kasih, Mel. Terima kasih, Tok Lik. Tok Lik dah kan? Tok Lik dah. Juri memang orang lama ni. Kejap aja dah nak puasa kan? Itulah. Itulah, tapi bagi orang yang puasa Isnin Khamis tak ada masalah. Tak ada masalah. Dia boleh teruskan saja. Teruskan saja. Sema-sema pagi hari ni, Quote of the Day bersama dengan Atuk. Sema-sema pagi hari ni, tajuk kita ialah Amalan Bulan Ramadan. YouTube Haji Mat Atuk. Betul ke? Betul. Haji Mat Atuk, betul. Jadi, tajuk-tajuk, pilih-pilih lah mana yang rasa nak dengar, tengok tajuk-tajuk tu. Dia ada yang 1 minit dengan yang panjang. Yang live ni, macam yang live di TikTok ni, Atuk upload juga. Kalau 1 jam, 1 jam lah. Tapi di belakang tajuk tu, Atuk letak live. Mana panjang lah. Panjang. Apa ni, ceramah Atuk ni, tak ada edit. Apa yang Atuk cakap ni semua keluar kat YouTube. Kita tak edit, kita cakap yang betul. Kita cakap yang baik. Tapi kalau ada salah dan silap, Atuk mohon maaf. Tolong perbetulkan. Susah lah. Atuk pun bukan pandai nak edit-edit ni. Ini buat live ni pun mujur dah. Boleh pandai dah. Alhamdulillah. Boleh. Jadi quote of the day kita hari ini. Kenapa orang begitu suka sekali? Sahabat Rasulullah suka. Rasulullah sendiri suka. Suka apabila mau Ramadan. Ramadan al-Mubarak. Ramadan. Suka sangat. Suka sangat. Pertamanya, amal kita. Amal kita diberi pahala berganda. Dan dalam banyak-banyak ibadah. Solat, baca Quran, sedekah, zakat, haji, semuanya Allah tentukan pahala-pahalanya. Kalau kita pergi kepada kitab-kitab lama, ada diberikan pahala. Tapi pahala puasa tidak ditentukan. Allah tidak menentukan berapa banyak pahala puasa. Tidak. Sebab Allah kata, ibadat puasa engkau berlapar, wahai hamba-Ku. Tapi kau sanggup berpuasa beribadat kerana untukku. Jadi ganjarannya aku akan berikan di akhirat nanti. Jadi siapa yang puasa bulan Ramadan, ganjarannya akan diberi di akhirat nanti. Wallahu a'lam. Berapa besar berapa banyak. Sebesar Gunung Kinabalu ke, Everest ke, wallahu a'lam. Okey dah tu. Terima kasih. Cepat bertindak ni. Terima kasih. Boleh tengok kalau terlepas yang ni. Boleh? Lepas ni Atuk upload lah. Sekarang tak boleh lah. Ambil masa lah 1-2 jam untuk Atuk upload. Tapi yang lama-lama tu boleh lah tengok. Sebab ada juga yang kerja. Ada juga yang ada program lain. Tapi Atuk buat setiap hari. Setiap pagi. Jadi boleh pilih lah. Boleh pilih video-video mana nak tengok. Terima kasih banyak. Itu pun tujuan Atuk buka YouTube tu. Dulu tak buka. Jadi apabila orang miss di TikTok, maka kena tunggu besok lah kan. Tunggu besok. Jadi kita nak bagi kemudahan kepada anak cucu Atuk. Bagi yang suka lah. Amin. Terima kasih. Siapakah orang yang paling suka sekali? Paling suka sekali. Apa ni? Nak puasa bulan Ramadan. Juri. Sejauh mana sukanya nak puasa bulan Ramadan? Suka yang macam mana? Atau mungkin suka nak raya lebih kuat daripada nak puasa. Nak raya lebih kuat daripada nak puasa. Okey tu. Sama kerja jap. Okey silakan. Next time boleh tengok situ. Terima kasih. Terima kasih, man. Terima kasih. Jadi mana yang nak suka? Sambut Ramadan ataupun Aidilfitri? Dua-dua ya? Dua-dua. Tapi sambut Aidilfitri itu sunat. Ramai orang yang excited. Baju dah beli dah. Sedondong lah. Apa dondong lah. Dengan tirai, dengan baju apa semua rumah. Tapi itu sunat Aidilfitri. Sedangkan puasa bulan Ramadan ni wajib.
Wajib di situ tu dah beza dah. Tapi kita lebih fokus. Tahun ni macam mana balik raya? Balik raya. Bukan tahun ni macam mana puasa. Itu lain. Soalan tu. Betulkan sikit. Antara sunat dengan wajib. Juri, sunat dengan wajib. Mesti dibetulkan. Tapi kita kebanyakannya bersibuk-sibuk tentang menyambut satu Syawal. Tidak sibuk dengan Ramadan. Satu Ramadan. Dua Ramadan. Satu Ramadan, Juri. Kena ubah sikit persepsi tu. Kesian Ramadan. Dia wajib Ramadan ni. Kalau kau tak puasa, kau kena ganti. Kalau kau tak solat Aidilfitri, tak payah ganti. Sebab itu sunat je. Tapi ada orang. Ni contoh. Jangan marah tu. Ada orang solat lain tak buat. Setahun sekali solat. Solat Aidilfitri je. Allahu Akbar. Itu sunat bro. Sunat. Tak payah bergegas lah. Tak payah. Dan solat Aidilfitri ni boleh buat di rumah. Panggil anak-anak semua, anak cucu semua buat di rumah. Buat di rumah. Tak semesti pergi masjid. Ni kenapa tak pergi solat sunat Aidilfitri? Tak sempat lah. Masjid dah selesai dah. Itu masjid. Kau buatlah di rumah. Allahu Akbar. Sebab tu ilmu kena cari. Ya Khalid. Assalamualaikum. Hai. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Hai. Jadi siapa yang paling gembira menyambut Ramadan? Menyambut Ramadan. InsyaAllah, Juri. Juri faham? Jadi kita kena bergembira. Tapi kenapa tak rasa gembira tu? Alah, puasa lagi. Tak boleh makan lah siang macam ni. Ada orang macam tu. Merungut. Kerana tak boleh makan siang hari. Allah, tak pasal kala. Letih lah macam ni. Kenapa benda ini boleh berlaku? Di antara seorang insan dengan insan yang lain. Cara menghayati dan menyambut Ramadan ini tidak sama. Kenapa boleh jadi demikian rupa? Juri sentiasa ke masjid, surah ayah. InsyaAllah, jazakallah, insyaAllah, amin. Konsisten. Hebat. Jadi, kenapa ada perbezaan di antara umat Islam, antara insan, dan antara kawan-kawan kita pun, ada yang begitu excited. Begitu bersyukur dan berdoa kepada Allah kerana menyambut bulan Ramadan. Nak puasa. Tapi ada yang, puasa pula. Ada yang lapar lagi lah. Kenapa? Ada tahap-tahap sebegini dalam masyarakat kita. Dan ada yang tak puasa. Warung ditutup dengan kain hitam. Patutnya ditutup dengan kain putih. Terus kapan terus? Kapan terus? Ni tutup dengan kain hitam. Kenapa? Sebenarnya sambut Ramadan ini rukun Islam yang ketiga. Mengucap 2 kalimah syahadah, solat, puasa bulan Ramadan. Yang ketiga, rukun yang penting. Yang ketiga. Jadi kalau kita rasa nak menunaikan rukun Islam ketiga ini berat, maknanya dosa kita masih banyak. Itu saja alasannya. Orang yang dosa belum diampunkan, banyak dan belum diampunkan, maka setiap ibadah wajib, maka dia rasa berat pada dia. Ini yang kita risau ni. Tu, geng, plastik hitam je. Itulah lebih kurang. Plastik hitam, dinding pun hitam. Lepas ni, Juri, kena tukar. Putih semua. Sama kain kapan. Ingat tak laku jual lah. Laku jual. Oleh kerana dosa kita masih tebal, dosa kita masih belum terampunkan semua, maka orang itu akan rasa berat untuk puasa bulan Ramadan. Jadi sedarlah. So macam mana nak selesai tu? Saya sebenarnya dah insaf dah. Tahun ni nak puasa dah. Kau bertaubatlah. Istighfar. Taubat. Ya Allah, permudahkanlah puasaku kali ini, ya Allah. Ya Allah, aku akan puasa sepenuhnya kali ini, ya Allah. Ringankanlah ibadah ini, ya Allah. Ya Allah, berilah hidayahmu kepadaku, ya Allah, untuk akan meneruskan ibadah ini. Minta dengan Allah. Dan insyaAllah Allah akan izinkan. Apabila Allah izinkan, you dapat puasa dengan baik. Jadi bagi orang yang imannya tinggi darjatnya, maka orang inilah yang terhibur dengan kedatangan Ramadan. Bahkan sentiasa menggamit Ramadan. Datanglah Ramadan. Kerana dalam Ramadan lah kita akan dapat menggandakan pahala kita. Yang luar biasa. Luar biasa. Solat wajib.
berapa pahala? Solat sunat, berapa pahala? Zikir, satu kali zikir dalam bulan Ramadan, berapa pahala? Selawat, berapa pahala? Apa ni? Sedekah, berapa pahala? Allahu Akbar. Jadi siapa yang nak buat bisnes ibadah yang menguntung-untungkan, buatlah banyak-banyak amal ibadah dalam bulan Ramadan. Antara amalan sunnah dalam bulan Ramadan, apa amalan Rasulullah dalam bulan Ramadan? Ini kita kena tiru. Kita tiru. Apa amalan Rasulullah dalam bulan Ramadan? Pertama sekali Rasulullah mengakhirkan makan sahur. Makan sahur Rasulullah ni akhir. Katakanlah imsak pukul 6. Pukul 5.45 tu baru makan. Baru makan. Jangan makan waktu azan subuh. Waktu azan subuh. Maknanya mengakhirkan makan sahur. Tapi ada juga orang tu dia tidur lewat, dia takut tak terjaga ke, pukul 3 dia dah bangun dah. Tak apalah. Tak apa. Pahala sunat boleh juga. Pahala sunat sahur boleh. Tapi sunat lewat sahur itu juga boleh. Itu juga boleh. Ya Juri, semoga Ramadan tahun ini laga meriah dari sebelumnya. Amin. Itulah yang kita harapkan. Semoga Ramadan. Ramadan ini Ramadan yang terbaik untuk kita. Dan bukan Ramadan yang terakhir. Itu pun kena doa juga. Ya Allah. Ya Allah. Ramadan kali ini aku bersyukur jika kamu izinkanku bersama dengan Ramadan. Dan janganlah jadikan Ramadan ini Ramadan yang terakhir padaku. Kena minta dengan Allah. Allah suka kepada orang yang minta. Minta aku nak beribadat lagi ya Allah. Tak cukup dengan umur 60 kali Ramadan. Nak 40 lagi, cukup 100. Cukup 100 Ramadan. Macam tu kita kena minta. Nak minta dengan Allah. Ya Allah, terima kasih menghadirkan Ramadan padaku. Sebab ramai orang tak hadir Ramadan pada dia. Ramai. Pada dia Ramadan tak ada apa pun. Solat pun macam tu juga. Pada dia solat tak ada apa pun. Dengar orang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia buat tak tahu je. Tahu je. Itu berarti Allah tidak menghadirkan tidak menghadirkan ibadah dalam hidup dia. Kesian ya. Sedihlah. Sedih. Nauzubillah min zalik. Semoga kita tidak tergolong dalam golongan seperti itu. Jadi siapakah orang yang happy menyambut Ramadan? Dan kita jangan keliru, jangan terlampau lebih happy menyambut Aidilfitri. Aidilfitri ya. Baju baru, apa semua. Itu sunat je bro. Sunat. Ramadan itu wajib. Setiap hari puasa wajib. Puasa wajib. Puasa wajib. Jadi amalan Rasulullah makan akhir makan sahur. Ada orang tak sahur. Aku tak apalah tak sahur. Sahur ini berkat dan ada pahala yang luar biasa. Jadi kalau kau tak sahur tak dapatlah itu. Jadi rugilah tujuan kita bersahur. Dan menyegerakan berbuka puasa. Yang ni tak payah ingatlah. Semua orang ready on the table. Ready on the table nak buka puasa. Dah nak masuk Ramadan, tak boleh sunat. Tak boleh puasa sunat, Juri. Itu bagi orang yang tak pernah puasa sunat, tak boleh lah. Bagi orang yang selalu puasa sunat, dia boleh teruskan. Tak ada masalah. Itu syarat tu mengikut ulama kepada orang tak pernah puasa sunat. Tiba-tiba nak puasa sunat. Itu. Jadi dah masuk Ramadan, bagi orang yang puasa Isnin Khamis, dia boleh teruskan. Isnin Khamis. Isnin Khamis, Khamis tak boleh lah. Bagi orang yang puasa Nabi Daud, boleh. Dia boleh teruskan program Nabi Daud. Boleh. Tapi janganlah tiba-tiba aja nak puasa. Itu ke ulama lah, tidak digalakkan. Amalan menyegerakan berbuka puasa. Buka puasa ni pun satu hal. Kita pun sedih juga kalau tengok buffet di hotel. Allahu Akbar, satu kepala 500. Membazir bro. Membazir tu amalan syaitan. Allahu Akbar. Macam mana ya? Okey ayah, Juri nak sambung tugas. Silakan. Jumpa. Bryce. Ayah, subscribe. Jumpa. Jadi menyegerakan berbuka puasa. Buka puasa ni janganlah membazir. Dahlah kita beribadat satu hari untuk mendapat pahala wajib kan, pahala puasa. Tiba-tiba pergi berkawan dengan syaitan. Membazir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Jaga diri. Kesihatan ayah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kom the day. Bersama dengan Tok hari ini. Sembang-sembang pagi hari ini. Amalan bulan Ramadan.
Amalan bulan Ramadan. Mengakhirkan makan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Tengok. Islam begitu teliti sekali. Teliti sekali. Kenapa perlu disegerakan di antara puasa dengan buka puasa? Itulah cara Islam. Sebab ada cara dia. Bila kita puasa, ini. Dan bezanya bila tak puasa, ini. Sebab itu kena segera. Masa berbuka itu kena segera. Tempoh di antara puasa tak puasa itu kena segera. Cantik Islam. Cantik. Hebat sungguh. Sebelum kita meneruskan bual bicara kita, sebenarnya biasa kita membaca ilmu kitab Al-Fatihah. Dan kita niat pahalanya Allah sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada sahabat-sahabat, pada khalifah sahabat baginda, pada ahli-ahli syurga, kepada mereka yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kepada kedua ibu bapa kita, kepada diri kita, kepada isteri dan anak-anak, menantu, kawan-kawan, jiran, rakan-rakan of the day yang sentiasa bersama dengan tu. InsyaAllah terimalah pahala Al-Fatihah yang kita baca bersama ini. Dan juga khusus kepada muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Khususnya kepada Tuki kita, Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. InsyaAllah. InsyaAllah. Semoga Allah sampaikan pahala Al-Fatihah, umul kitab yang kita baca tadi disampaikan kepada mereka yang telah kita sebutkan satu persatu. Kau of the day bersama dengan tu. Amalan bulan Ramadan. Esok lusa kita mulai puasa. Amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengakhirkan makan sahur. Jangan sampai tak makan sahur. Rugi besar. Menyegerakan berbuka puasa. Dan sebelum berbuka puasa, itulah masa yang paling mustajab berdoa. Jangan cepat nak ambil masuk ke dalam mulut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus masuk dalam mulut. Ataupun dah pegang dah ni. Dah pegang dah. Kurma dah pegang dah. Allah tu, tu buk masuk dalam mulut. Cepat sangat. Cepat sangat. Jangan cepat sangat. Tapi berdoa dulu. Pohonlah apa saja. Tapi tak ada apa. Dah minta tu. Saya dah kaya dah. Saya sehat. Anak-anak, isteri 2. Contoh macam tu. Tak, bukan macam tu. Allah lebih suka kamu minta lagi walaupun kamu dah ada. Ataupun minta Allah kekalkan. Ya Allah, kekalkanlah kebahagiaan rumah tangga kami. Itu kita minta. Jadi sebelum buka puasa tu, kena dulu. Ya Allah, cemerlang anak-anak kami. Walaupun anak kita dah 20, tak apa. Minta lagi. Ya Allah, cemerlangkan. Kekallah kecemerlangan anak kami. Kena minta. Ya Allah, perbanyakkanlah duit kami. Ya Allah, murahkan rezeki kami. Allah, minta. Ya Allah, kekalkan sihatku. Semoga aku dapat beribadah kepadamu. Minta. Sebelum buka puasa, minta. Jadi, Allah lebih suka orang, lebih afdal doa meminta apa yang kita dah ada tapi minta lebih. Allah lebih suka. Berbanding dengan orang yang apabila tak ada baru nak minta. Apabila dah miskin, baru nak minta, ya Allah, aku miskin sekarang. Ataupun sakit, ya Allah, aku dah sakit sekarang, minta sembuh. Ya Allah, anakku malas belajar, ya Allah. Ya Allah, suamiku kayu 3. Tak boleh. Rumah tangga hura-hara, ya Allah, tolonglah. Allah tidak melihat perkara itu sebagai satu perkara yang afdal. Lebih afdalnya, masa bahagia itulah minta. Masa kenyang itulah minta kenyang. Masa sehat itulah minta sehat. Masa happy itulah minta happy. Masa excellence, kejayaan. Masa itulah minta kejayaan. Minta. Itu Allah suka. Orang yang minta. Sebab apa? Sebab apabila kita minta, bererti kita ingat Allah. Zikrullah. Doa itu zikir. Rapat dengan Allah. Ya Allah, hambaku. Hambaku begitu minta kepadaku. Begitu rapat kepadaku. Macam tu. Ya aspalela. Aspalela. Aspa
Aspalatu. Aspalatu. Assalamualaikum Tok Haji. Waalaikumsalam. Apa khabar? Apa khabar di sana? Dengan di sini sekali. Di sini. Jadi jangan lupa berdoa. Masa yang paling mustajab ialah sebelum berbuka puasa. Dan jangan lupa juga waktu sahur. Sebelum sahur. Sahur, amalan-amalan sebelum sahur. Itu penting. Penting jangan tinggal. Baik di sini. Okey. Alhamdulillah. Minta baik-baik semua. Sentiasa baik semua. Sebaik semua. Amalan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan. Tadarus Al-Quran dan mengkhatamkannya. Bagi orang yang boleh baca Quran dengan baik, dia boleh tadarus dan berkhatam. Tapi bagi orang yang tak ingat semua, tak boleh baca semua, dia boleh baca beberapa kali, beribu kali. Mungkin dia ingat Al-Ikhlas saja. Dia ingat Ikhlas saja. Dia ingat Qul Allah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dia boleh baca yang ni je. Tak apa, kau amalkan. Biar 100 kali, biar 1000 kali, biar 10,000 kali satu hari. Itu baca Quran lah tu. Baca Quran lah tu. Di sini sihat ke? Di sini sihat. Alhamdulillah. Baru lepas makan nasi lemak. Dengan nenek kau. Nenek kau ajak makan nasi lemak. Gigi, apa khabar Gigi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan geng duha. Yes, duha. Now it's still duha time. Alhamdulillah. Sempat lagi bersama semua. Terima kasih. Gigi, quote of the day kita hari ini. Amalan bulan Ramadan. Amalan-amalan Rasulullah bulan Ramadan. Mengakhirkan makan sahur. Menyegerakan berbuka puasa. Tadarus Al-Quran. Siapa yang boleh buat, Allahu Akbar, cantik. Dan berusaha bersungguh-sungguh. Paling kurang, siapa yang nak ambil juga? Tok, saya tak boleh baca Tok, tapi saya boleh dengar. Okey, Atuk nak bagi tips. Sekarang kita ada handphone MP3. Kita buka Al-Quran satu sebelah kita. Letak Al-Quran, kita buka MP3. Biar MP3 itu ataupun kita buka apa ni Al-Quran dalam telefon lah. Atau kalau ada tab, buka tab. Biar baca Al-Quran start dengan surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. So kita ikut. Kita ikut. Sebab kita nak sebut tak boleh kan? Tak takut tak betul. Tapi kita mata kita melihat kepada Al-Quran. Telinga kita mendengar kepada baca Al-Quran. InsyaAllah boleh coba. Sebab Al-Quran ini apabila you dengar, you dapat pahala. Apabila you sebut, you dapat pahala. Itu lebihnya Al-Quran. Sebab tu Al-Quran ini kita dengar pun tak, kita dah dapat pahala. Jadi rugi. Kalau orang nak coba, nak coba puasa kali ini, dia boleh khatam Al-Quran, dia boleh habiskan 30 juzuk Al-Quran, dia boleh coba cara tu buat. Dan dia boleh baca dengan baik. Dan dalam aplikasi Al-Quran pula kita boleh stop. Boleh ulang bacaan tu. Boleh stop, boleh ulang. Jadi kita boleh baca dengan baik. Macam berguru juga, baca dengan baik. Kalau nak tengok berguru mungkin lambat kan. Aspalul. Alhamdulillah. Semoga dipermudahkan semuanya. Amin. Jadi siapa yang nak baca Al-Quran bukan alasan lagi. Bukan alasan bro. Sebab kamu boleh baca dengan tab dan kamu ambil mushaf Al-Quran, sebuah buah Al-Quran letak tepi. Pasal bermula dengan Al-Baqarah. Tengok berapa page. Ambil 3 page, 4 page satu hari. Boleh baca Al-Quran. Mudah kan sekarang? Rugi tak baca Al-Quran. Benarlah sekali. Jadi, kalau nak mudah, macam Atuk kata tadi lah. Kalau kau ingat Inna A'tayna, kau hafal ya Inna A'tayna. Jadi itu sunnah. Jadi jangan tinggal sunnah. Kalau tak boleh buat semua, buat. Kalau Rasulullah baca Al-Quran sentiasa sepenuhnya, kita boleh buat sikit-sikit, jangan tak buat. Itu rugi kita. Kemudian solat tarawih dan malam. Jangan tinggal solat sunat tarawih. Solat sunat tarawih ni hanya ada dalam bulan Ramadan saja. Jadi siapa yang tinggal, Allahu Akbar, ruginya. Belum tentu boleh sampai Ramadan yang akan datang. Ada kata juga, tu saya bawa balik kerja. Kadang-kadang masjid dah selesai dah solat. Lah. Solat Ramadan kau, solat tak tarawih kau boleh buat di rumah. Tak payah berjemaah pun tak apa. Solat sunat tarawih boleh buat di rumah. Tak buat di masjid pun tak apa. Tak buat di surau pun tak apa. Buat di rumah. Buat di rumah. Ajak isteri duduk belakang berjemaah. Kalau tak ada kita buat seorang. Boleh. 8 rakaat.
8 rakaat. Kemudian 3 rakaat witir. Selesai. Selesai. Mudah kan? Tapi saya tak ingat berselawat apa semua. Tak payah. Tak payah. Solat sunat tarawih tak payah. Senang je. Jadi rugi orang. Jadi pastikan kali ini Atuk nak ajak anak cucu Atuk ni. Sebab ibadah ni mudah. Bukan susah, mudah. Yang jadi payah ni kerana kita disumbat dengan suruh baca tu, baca ni, baca tu, baca ni. Pening kita sampai kita tak buat. Itu yang rugi tu. Itu yang rugi tu. Ya, aspa lah tu. Al-Quran protect kita dari apa saja. Amin. Semuanya atas kehendak Allah SWT. Benar. Al-Quran itu kata-kata Allah. Dia memanglah sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Ya betul tu. Memang rugi siapa tak buat. Sebab kita pasti sempat, kita tak pasti lagi. Sempat tahu akan datang ni. Belum pasti, betul. Tak kira muda tua, jangan. Jadi, solat tarawih tahun ni, Atuk harap yang boleh solat. Kalau tak boleh solat, uzur tu cerita lain lah. Yang boleh solat, pastikan solat walaupun di rumah. 4 rakaat, 1 salam. 4 rakaat, 1 salam. Boleh. 2 rakaat, 1 salam pun boleh. Boleh. Kalau 4 rakaat, 1 salam, kemudian buat 4 rakaat, 1 salam, 8. Kemudian buat witir 3. Selesai. Sekejap je. Tak sampai 10 minit. Selesai. Jadi kalau kita miss di masjid, kita tak sempat di masjid, kita buat di rumah. Bermakna setiap malam kita masih lagi berterawih. Sebab salat tarawih tidak ada pada malam-malam yang lain, bulan-bulan yang lain. Jadi rugilah kita tak salat tarawih. Jadi itu amalan Rasulullah. Jadi Atuk nak jelaskan, saja aku salat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Rakaat pertama baca Al-Fatihah dan lepas itu disusuli dengan Qul Huwallah. Rakaat kedua Al-Fatihah disusuli dengan Qul Huwallah. Bagi salam. 2 rakaat. Selesai. Saya tak boleh baca ayat lain tu. Qul Huwallah je. Boleh. Kemudian masuk lagi rakaat rakaat yang ketiga. Start semula. Okey, Al-Fatihah. Saja aku solat sunat, takbir dulu. Allahu Akbar. Saja aku solat sunat tarawih 2 rakaat kerana Allah Taala. Solat, baca Al-Fatihah, baca Inna A'tainah. Baca Al-Fatihah, baca Inna A'tainah. Selesai. Cukup 8. Cukup 8, bangunnya tu baca solat sunat witir. 3 rakaat, 1 salam. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat, 1 salam. 3 rakaat ni mana tak ada tahiyat awal. Pakai terus dia sambung. Selesai. Rakaat pertama bangun Allahu Akbar. Saja aku solat sunat witir 3 rakaat kerana Allah Taala. Baca Al-Fatihah. Kemudian baca Qul Huwallah lagi. Boleh. Kemudian masuk rakaat kedua. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah lagi. Boleh. Kemudian masuk rakaat ketiga. Baca Al-Fatihah, baca Qul Huwallah lagi. Boleh. Kemudian tahiyat akhir. At-tahiyatu mubasyarah habis. Berarti malam itu anda sudah pun menunaikan solat tarawih. Itu yang Atuk suka ni. Kita buat bicara. Benda paling senang, paling mudah. Paling senang. Tapi kalau nak afdal, pergilah di masjid. Kalau sempat, kalau ada waktu, kalau sehat kan. Sebab kita ni kadang-kadang berbagai-bagai alasan. Kadang-kadang alasan yang dicari. Bukan alasan diberi. Ada juga orang sibuk, ada juga orang betul kan. Nah ni rakan-rakan kita yang jadi pengawal ni, security ni. Tak boleh tu, saya kerja malam tu. Tak sempat tu. Saya tak sempat nak pergi masjid. Siapa suruh kau pergi masjid je? Takkan kau nak tinggal tempat kau kerja? Pergi masjid tak boleh. Kau solat dalam post guard kau tu lah. Solat tarawih dalam guard kau. Oh, tapi lepas waktu isyak tu cepat sangat. Solat tarawih ni kau boleh buat pukul 2, pukul 3 pagi. Asalkan selepas waktu isyak kau boleh buat. Kau boleh buat solat tarawih pukul 4 pagi. Boleh. Boleh. Ya, asmalah tu boleh. Pukul 4 pagi solat tarawih. Boleh. Asalkan jangan subuh sudah lah. Jangan subuh sudah. Boleh. Boleh. Tak ada alasan sebenarnya. Please. Please. Tolong Kali ni, Atuk nak tengok anak cucu Atuk dah bagi tips ni. Jangan di Masya nanti. Rupa-rupa boleh solat satu orang di rumah. Atuk tak pernah cerita pun. Satu hal pula Atuk kena jawab daripada Masya nanti. Okay. Now, Atuk dah deliver semua dah. Pasal tarawih ni bukan alasan. Siapa yang ada masa yang cukup lebih afdal, buat di masjid. Kalau siapa yang nak dekat dengan rumah dia, buat di musalla. Siapa yang sibuk lagi tak boleh ke masjid, jemaah di rumah. Anak dan isteri. Sibuk juga Atuk tak sebagai, buat seorang.
Tak ada sebab kan? Mantap nasihatnya tu. Mantap. Itu yang penting. Tak ada alasan. Boleh buat seorang. Boleh buat seorang. 8 plus 3. 8 plus 3. Kalau atuk kalau seorang, atuk buat 4, 1 salah. Jadi 2 kali salah, 8. Witir 3. Selesai. 11 rakaat. Selesai. Selesai. Tak miss lah. Memang tak akan miss. Percayalah cakap tu. Kalau ikut flow yang atuk cerita ni, you tidak akan rasa berat, you rasa ringan, dan you akan rasa sesuatu yang tidak akan miss oleh diri. Boleh? Boleh, insyaAllah. Azam baru tahun ni. Tidak miss terawih. Ada orang bagi syarat. Saya tidak akan miss terawih di masjid. Lepas tu, lepas pada seminggu, terlepas juga terawih. Habis tu kau tak solat, aku tak solat. Itu tak betul tu. Engkau berjanji tidak akan miss terawih di masjid. Apabila tak sempat di masjid, kau tak solat terawih. Itu tak betul. Tak betul. You kena berjanji, saya tidak akan miss solat terawih kali ini. Kalau tak tempat di masjid, musalla. Tak sempat di musalla, di rumah. Tak ada masalah kan? Yang kita nak berjanji, jangan miss terawih. Tapi orang salah faham. Kalau nak solat terawih, kena pergi masjid. Allahu Akbar. Silap lah. Kalau nak terawih, kena pergi masjid. Mana kata gitu? Nak makan bubur boleh lah pergi masjid. Bubur. Kalau nak solat di rumah, boleh. Beritahu isteri kita. Okey, malam ni kita solat terawih di rumah. Lepas solat tarawih mi kari ya. Mi kari. Okey, orang kata. Siap mi kari. Macam tu lah. Seronok kan? Berhibur. Berhibur. Safa. Apa ni? Selepas tarawih semua mi kari. Atau kuih-kuih ke apa ke. Tarawih di rumah pun seronok. Seronok. Bergembira. Anak cucu ikut. Allahu Akbar. Hebatnya. Suka kan? Jadi tak ada sebab sebenarnya. Tak ada sebab tak solat tarawih. Ingat, solat tarawih ni hanya di bulan Ramadan sahaja. Waktu malam. Bukan siang. Sebab itu sama juga waktu duha. Waktu duha ni sehingga pukul 12.45. Waktu duha tak ada petang. Waktu duha tak ada malam. Jadi siapa yang miss hari ini, dia kena tunggu besok. Besok tu belum tentu kau ada. Kalau kau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kau tak sempat dah besok. Jadi buatlah sekarang. Buat duha sekarang. Sama juga dengan tarawih. Jangan kata tak apa puasa nanti kita buatlah. Nanti bila? Puasa tak nanti kau. Mati tak nanti kau. Mati tak nanti kita. Dia tidak kata tak apalah, kita tangguh dulu mati dia sebab dia tak sempat lagi dengan Ramadan. Mana ada alasan tu? Tak ada. Jadi amalan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan tidak miss qiyam Ramadan, iaitu solat tarawih, solat malam. Dan solat malam ini juga selepas tarawih, dia tidak mati setakat tu, tidak berhenti setakat tu. Selepas tarawih kita selepas balik tarawih makan dah kenyang apa semua, drop tidur. Tunggu nak sahur. Rugi macam tu. Kita makan seadanya, kita bangun pukul 2, pukul 3 atau pukul 4, kita tahajud pula. Solat tahajud dulu sementara menanti waktu sahur. Sementara nenek kau nak siapkan makanan kat meja, kita pula dah bangunlah pukul 5 dah ni. Kita bangun pukul 4 lagi. Kita solat tahajud. Malam, solat malam, qiyam, bangun. Qiyam ni qiyam mulai. Bangun, qiyam. Qiyam ni bangun, berdiri. Mana kita solat malam. Masa itulah kita solat sunat taubat. Masa itulah kita solat sunat hajat. Minta murah rezeki, minta sihat. Minta kebahagiaan apa semua. Kalau dah ada isteri, nak minta apa dah. Belum ada isteri, minta isteri dah, minta suami. Macam itulah. Minta semua. Minta anak cemerlang apa semua. Jadi rugilah kalau semata-mata bangun kerana untuk makan sahur. Rugi dari segi ibadat lain. Makan sahur tu dah untung dah. Tapi kalau sebelum makan sahur tu, solat tahajud dulu. Buat 2 pun okey. Paling kurang buat 2. Paling kurang buat 2. Rasulullah buat 12. 12. Masa itulah kita boleh buat solat. Solat taubat. Ya Allah, banyaknya dosaku ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Aku berjanji tidak akan melakukan dosa lagi ya Allah. Ya Allah, aku benci kepada dosa yang aku lakukan dahulu. Ya Allah, ya Allah. Minta dengan Allah. Minta malam. Sunyi malam. Tak dengar apa-apa. Dengar burungnya. Dengar benda-benda ni. Unggas dia. Seriau juga. Bangun. Mulai. Jadi, maknanya qiyam Ramadan.
qiyam Ramadan, iaitu tahajud. Kalau nak baca Quran pun boleh. Baca Quran pun boleh. Sambung. Kalau siang 500 qul huwallah, malam buat lagi 500. Okey, amalan sunnah di bulan Ramadan iaitu bersedekah termasuk memberi makanan kepada orang buka puasa. Ini juga perkara yang mudah, pahala yang banyak. Pahala yang banyak. Menyedia makanan. Kita beli air mineral satu kotak. Satu kotak air mineral jangan beli yang botol besar tu, tak habis. Yang botol separuh, yang botol kecil dan separuh tu. Pergi letak di masjid. 3-4 kotak, letak je. Kemudian diagihkanlah masa buka puasa di masjid. Kita dapat pahala. Sebab Rasulullah bila ditanya, apakah ni sedekah yang paling afdal? Ialah sedekah makanan, terutama minuman. Jadi kita bawalah air mineral. Satu. Dan di kalangan isteri-isteri ni. Siapa yang menyediakan makanan untuk orang berbuka puasa, maka pahala orang puasa itu akan dapat juga kepada orang yang menyediakan makanan tanpa menjejaskan pahala orang puasa itu. Habis itu siapa? Suami kita lah. Jadi semasa kita masak, kita menyediakan makanan untuk suami dan anak. You bayangkan, kalau suami, dia puasa untuk dia je. Tapi kalau isteri menyediakan makanan, dia dapat pahala suami. Dia dapat pahala anak-anak. Kalau ada menantu, dia dapat pahala menantu. Berapa banyak dia dapat satu hari. Sebab tu isteri, semasa menyediakan makan, jangan merungut. Yang mulut kita dah puasa, kita dah letih ni. Tak perasan, tak ada diri dia ni. Masih tidur je dia. Terpenat ni. Habislah. Pahala tak dapat. Tapi bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita berselawat semasa menyediakan makanan tu. Kita dapat pahala. 10 ahli keluarga kita. 10 pahala kita dapat tambahan. Yang kita satu jadi 11. Orang lain dapat satu je. Sebab apa? Sebab kita yang menyediakan makanan. Menyediakan makanan ni tak semesti di masjid. Tak mestinya kepada orang lain. Menyediakan makanan kepada suami pun dapat pahala. Pahala yang besar. Dapat pahala suami lagi. Dapat pahala puasa suami lagi. Allahu Akbar. Itulah dalam bulan Ramadan ni berganda-ganda. Berganda-ganda. Jadi kaum-kaum nenek bonda ni. Nenek kau ni. Jangan merungut walaupun letih bulan puasa. Sebab itulah peluang engkau dapat memungut pahala begitu banyak. Sedialah makanan. Sedap tak sedap belakang kira. Sedap belakang kira. Jadi bersedekah. Beri orang buka puasa. Iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ini kerana merebutkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni kalau nak bincang dia kena satu tajuk hari lain. Panjang cerita. Tapi 10 hari terakhir ini ditekankan kerana masa itulah Lailatul Qadar. Iaitu hari-hari ganjil. Hari ganjil. Start dengan 21, 23, 25, 29. Itulah. 25, 29. Itulah hari-hari dijangka Lailatul Qadar. 1000 bulan bro. Berapa tu tahun kita dapat? Dapat. Bayangkan kalau malam tu kau tahajud 1000 bulan. Banyak cerita. Jadi kita jangan tinggal. Perkuatkan. Tapi kita tengok kalau awal Ramadan 3-4 hari penuh masjid. Kalau dah selepas seminggu kurang. Dekat-dekat 10 terakhir tinggal imam dengan Bilal je. Imam dengan Bilal je. Jadi terbalik. Bulan Ramadan juga amalan Rasulullah ialah banyak berdoa. Doa sama ya Allah. Permudahkanlah Atuk menyampaikan nasihat kepada anak cucu Atuk dalam bulan Ramadan ni. Minta ya Allah, ringankanlah lidah Atuk. Ya Allah, bagilah ilham. Ilham ni milik Allah tau. Kalau Allah tak bagi ilham, tak ingat, tak tahu nak cakap apa. Tak cakap apa. Jadi ya Allah, bagilah ilham untuk aku sampaikan kepada anak cucu Atuk ini. Rakan-rakan Atuk. Supaya mereka mendengar sepatut dua kata. Membuka hati mereka. Memberi hidayah kepada mereka. Mana tahu ya Allah, dengan satu patah perkataan dia dengar daripada ucapan Atuk ini, maka menyedarkan dia untuk menuju kepada ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Amin. Itu yang kita nak. Berbanyakkan berdoa. Setiap berdoa. Dalam solat saya berdoa. Selepas solat berdoa. Doa sama. Belum buka puasa doa. Doa sama. Menjauhi perbuatan yang merosakkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa ni kita bincang hari lain. Tapi menjauhi perkara-perkara yang merosakkan. Bukan membatalkan, boleh merosakkan. Terlampau tengok TV. Terlampau banyak tidur. Merosakkan. Perkara-perkara maksiat. Mulut tu kena jaga.
Mulut kena jaga. Sebab mulut ni berat. Mulut berat. Mulut berat. Ada satu kisah zaman Rasulullah. Dia wanita ini wanita yang solehah. Wanita yang puasa. Wanita setiap puasa. Tak kira bulan Ramadan tak mana dia puasa. Wanita yang solat. Wanita baca Quran. Wanita bersedekah hebat. Tapi mulutnya leza sangat. Maka Rasulullah kata, itulah ahli neraka. Ini yang kita takut. Jaga sikit perempuan. Jaga sikit. Yang lelaki pun boleh tahan. Jaga mulut. Kita dah amal dah cantik dah. Kita dah solat cantik dah. Kita dah puasa cantik dah. Kita dah zakat cantik dah. Kita dah sedekah cantik dah. Cantik. Kita dah pergi haji cantik dah. Mulut pun kena jaga. Sebab kerana mulut badan binasa. Jadi zaman Rasulullah pun ada wanita solehah yang menjadi ahli neraka. Na'udzubillah min zalik. Jadi cukuplah untuk hari ini. Kita bicara lagi dengan besok dengan tajuk-tajuk yang berbeza. Tajuk-tajuk lain pula. Semoga memberi manfaat kepada anak cucu tu. Siapa yang miss, siapa terlepas, tak dapat dengar daripada awal tadi, lepas ni dengarlah dalam YouTube atau akan upload di sana. Macam Gigi masuk lambat. Gigi seram. Ni bolehlah. Macam Juri masuk sekejap boleh tengok di YouTube. Jadi ajaklah rakan-rakan yang nak mendengar tazkirah Atuk ini, biarlah dia join, subscribe YouTube Atuk. Dan sama-sama mendengar. Sambil-sambil bekerja boleh pakai earphone apa semua. Dengarlah celoteh Atuk ini. Atuk berdoa semoga akan memberi manfaat, memberi kebaikan, akan memberi sesuatu pencerahan dalam hidup kita untuk menuju kepada syurga, insya-Allah. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Sallallahu ala Muhammad